malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, yang menonton ataupun yang menyertai secara live di ruangan Zoom ataupun yang sedang menonton di secara langsung di Facebook ataupun YouTube Wak TV. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang pada malam ini untuk bersama-sama kita menyertai majlis ilmu. InsyaAllah moga-moga kita mendapat keberkatan dalam sepanjang pengajian kita, sepanjang kita membahaskan isu-isu untuk kita sama-sama prihatin dan cakna lah dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Baik, insyaAllah pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk yang sangat menjadi perbualan hangat dalam masa sekarang ni, iaitu berkenaan dengan kewangan Islam, muamalat, sains kewangan Islam. Tajuknya sains kewangan Islam, hanya akad atau bunga sifar. Yang mana kita tahu sekarang ni ramai orang membincangkan adakah sistem kewangan Islam yang kita amalkan pada hari ini benar-benar mengikut syariat ataupun ada unsur-unsur yang tidak syar'i kan, tidak syariah compliance orang kata kan. Dan adakah kita bila kita claim sistem kewangan Islam yang kita gunakan sekarang ni betul-betul menggunakan syariat, adakah ia hanya berputar dengan permainan akad saja kan, kita duk putar belik dengan akad, ataupun memang kena betul-betul sifar daripada riba ataupun kalau sekarang ni istilahnya bunga ataupun interest lah kan. So tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah pada malam ini kita bersama dengan pengerusi kelas sains dan pembangunan mampan Dua Himan Abim, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali dan welcome lah kepada Hakim yang itu tak sihat. So, alhamdulillah dah sihat. Okey, tapi kali ini kita akan membincangkan satu topik yang agak kontroversial sebenarnya. Kerana saya mula realize mengenai sains kewangan yang dipraktis di Malaysia ni ketika saya melawat Afghanistan. Semasa saya melawat Afghanistan sebagai salah satu usaha kita untuk membantu Afghanistan, saya telah berjumpa dengan Menteri Kewangan dia. Dan semasa saya berjumpa dengan Menteri Kewangan dia sebut satu perkara yang mengejutkan saya jugalah. Dia kata dia perlu bantu, dia tahu bahawa saya datang daripada ABIM lah, kerana kami portray diri kami sebagai orang ABIM lah. Jadi bila orang ABIM tu dia cakap dia memerlukan satu sistem kewangan Islam yang betul-betul sistem kewangan Islam. Lepas tu saya katalah, di Malaysia kami menjalankan ni sistem kewangan Islam. Lepas tu dia kata, oh, tak, bukan yang apa yang Malaysia buat. Dia kata, alamak, saya terkejut je. Adakah sistem kewangan Islam di Malaysia ni bukan je sistem Islam ataupun dalam bahasa Inggerisnya syariah compliance? Saya tanya kat mereka, rupanya penasihat Menteri Kewangan Afghanistan, saya lupa nama dia, Dr. something lah. So, saya tanya, dia beritahu kat saya bahawa dia graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Jadi dia kata dia telah buat kajian mengenai sistem kewangan Islam di Malaysia, dan dia dapati sistem kewangan Islam di Malaysia ni tak mengikut syariah. Saya terkejutlah. Betul dia kata, betul saya kata kalau macam tu kami kena perbetulkan apa yang berlaku di Malaysia dulu.
sebelum nak advise you all. So dia kata, tak. Dia kata, pasal you all ni datang daripada ABIM. Dia kata, you datang daripada ABIM. So dia tahu bahawa ABIM membuat sains kewangan Islam yang betul-betul compliant syariah. Lagi sekali saya terkejut kerana saya tak tahu di dalam ABIM ni ada that group of people. So saya pun try to find out daripada sahabat-sahabat kita dalam ABIM yang senior-senior lah. Dan ramai yang beritahu bahawa kita yang sebenarnya pun tak ada juga. Tetapi kita portraykan diri kita sebagai meletakkan sains kewangan Islam ini sebagai mengikut syariah. So lama-lama saya fikir mengenai perkara ini dan saya fahamlah bahawa ianya berpunca daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bawa pada tahun 80-an dahulu sistem kewangan Islam yang truly betul punya syariah compliance. Tetapi lepas itu orang-orang yang implementnya, orang-orang lepas dia lah, implementnya something yang apa orang kata yang sebenarnya tak syariah compliance. Dan saya rasa perkara macam ini adalah satu apa kata pembelotan lah yang teruk kerana tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa dulu ialah supaya kita mempunyai satu sistem kewangan Islam yang baik. So bila saya realise ini dan tambah pula semasa dinner kita raya itu, so Datuk Seri Anwar datang juga hadir dan dia minta ABIM supaya tengok balik sains kewangan Islam. Dan saya tunggulah tim kok ada dalam ABIM yang duk buat ni. Nampaknya tak ada. So apa yang saya nak bentangkan ini adalah kajian saya sendiri. So ini personal punya. Dan saya harap ada beberapa orang yang saya tengok yang hadir di sini, terutama Dato' Asmah. Dia adalah seorang pakar dalam bidang ini. So dia akan dapat memberikan komen yang sepatutnya lah dalam hal ini. Okay. So saya akan membincangkan mengenai sains kewangan Islam ini dari sudut implementation dia bagi sebuah negara. Jadi dianya memanglah sebagai rakyat kita akan benefit tetapi apakah yang sebenarnya sistem kewangan Islam ni di peringkat negara. Jadi bila kita faham mengenai peringkat negara itu, maka lebih mudah untuk kita memahami sama ada sistem kewangan yang kita laksanakan ini mengikut syariah ataupun tidak. Kalaulah kita tak faham di peringkat tersebut, maka kita akan dapati kita macam tupai tebuk buah aje lah, tebuk sana tebuk sini, tetapi yang sebenarnya cerita as a whole itu dia tak nampak. Jadi kita harap perkara tersebut tak berlaku dan saya stand to be corrected kerana sains kewangan ni bukannya bidang saya. Saya berminat dia bila saya pergi ke Afghanistan dan saya terkejut bila dia kata bahawa sistem kewangan Islam di Malaysia ini tak syariah compliance. So tercabarlah saya sebagai orang Malaysia kerana kita proud beritahu bahawa kita ada satu sistem kewangan yang baik dan kita hendak Afghanistan ikut. So dia kata go and find. The keyword is zero interest, dia kata. So that is the keyword yang dia sebut kat saya. Jadi itu yang tajuk kita ni, bunga sifar, nak guna interest atau zero interest. So that is dia punya keyword yang dia beri kepada saya. Dan apabila saya berbincang dengan ramai rakan-rakan di bahagian kewangan ni di Bank Negara dan lain-lain lagi, dia kata yang sebenarnya di Malaysia ni bukannya keyword dia bunga sifar, iaitu sistem adanya akad tu dipanggil Islam lah. Saya kata Masya Allah, Astaghfirullahalazim, ini dah lagi salah. Kalau lah bunga sifar tu boleh kita rujuk dengan mudah, ini pula akad. Akad bukannya ada apa. Basically kita mengatakan bahawa saya setuju dan saya tak setuju, ataupun macam itulah maknanya kita sebut sebagai sumpah. Mungkin nanti Dr. Asmah boleh explain berdetail lagi lah.
Tapi itu yang difahamkan, ya, itu yang difahamkan. So panjang sikit lah preamble sains kewangan Islam ni, kerana saya nak masuk ke satu bidang yang saya rasa amat penting. Dan mengapa saya boleh bercakap mengenai perkara ini ialah kerana saya ahli fizik. Sains kewangan ni, bagi ahli fizik memang kami dah involve banyak lah. So saya akan perkatakan dulu dari segi kewangan dari sudut negara, ya. Dan daripada situ saya akan cuba masukkan Islam, ya. Apakah yang Islam boleh buat? Kerana penting untuk kita faham apa dia sains kewangan dulu. Kalaulah kita tak faham apa dia sains kewangan, tak gunalah sebut pasal Islam, kerana mungkin apa yang kita katakan Islam itu tak betul pun, tak digunakan, ya, dalam masyarakat umum. Dan ini adalah penting, ya, ini penting. Okey. So yang sebenarnya saya dah tulis satu buku, ya, dan insya-Allah akan publish sikit lagi. Saya tengah tunggu dia punya ISBN saja. Once saya dapat ISBN, saya akan publish. Dan kalau siapa nak merujuk, ya, terhadap apa yang saya bentangkan pada hari ini, boleh rujuk pada buku itu. Tajuk dia adalah Reformasi Sistem Kewangan Islam Bunga Sifar. Itu dia buku dia, warna biru, ya, kat muka luar dia. Jadi bolehlah rujuk pada buku ini kalau nak dapat detail, ya. Mungkin bila dengar saya cakap ni, apalah Prof Kamarul ni cakap. Okey, dalam buku tu dia go very detail, explain bagi setiap slide-slide yang saya tunjukkan ini, supaya mudah, ya, untuk komen ke ataupun tak setuju ke, ataupun kalau setuju pun elok juga beritahu kat saya, ya, supaya saya akan lebih kuat, ya, untuk pertahankan perkara ini. Okey, jadi ini kali ini, ya, kita akan menggunakan, kalau nak katakan resensi lah, satu buku, iaitu buku saya sendirilah. Jadi saya akan membentangkan apa yang ada dalam buku saya. Kerana saya dah banyak kali dah buat presentation ni, banyak orang bertanya mana buku dia nak rujuk. Jadi susah juga lah, kebanyakannya saya ambil rujuk kat internet je. Tetapi kat internet pun, ya, sebagaimana orang yang tahu, kita kena tahu memilih. Jadi tahu memilih tu penting, ya, pada zaman ini, kerana information banyak, ya, tetapi adakah kita tahu nak pilih mana yang information betul dan mana yang information salah. Okey, apakah dia financial system? Financial system, ini financial system is a set of institution, ya. Dia adalah terdiri daripada beberapa institution, ya. Antaranya adalah bank, insurance company, stock exchange, yang menyebabkan, dia yang membenarkan exchange of fund, ya. Dia akan menyebabkan boleh kita pindahkan keuangan. Bila keuangan tu boleh dia fluid ataupun boleh bergerak, maka itu dinamakan financial system, ya. Itu dinamakan financial system. Jadi financial system itu mungkin dalam bentuk satu syarikat, ya, firm, ya, ataupun dia mungkin regional, atau macam Southeast Asia, ataupun dia mungkin global, ya, di dalam bentuk dunia, ya, dunia berisap, ya, contohnya IMF, ya. Itu adalah contoh-contoh, ya, financial system yang ada, yang besar, ya. Dan dianya menghubungkan peminjam biasanya, iaitu borrowers dan lenders, dan investor, iaitu orang yang ingin, ya, invest, ya, di dalam satu projek. Dan apa yang berlaku ialah adanya pemindahan in exchange, ya, of currency, ya, current fund, ya. Maknanya satu fund itu akan berpindah daripada satu perkara, mungkin ianya ada financing a project, ataupun dia untuk membeli barang, consumption or production, mengeluarkan barang. Jadi itu dia punya fungsi dia. Dan ianya selalunya mengandungi satu set of rule, ya, di mana rule yang itu kita kena ikut lah, kalau kita nak masuk dalam financial system tersebut. Rule ini adalah untuk orang yang minjam, orang yang mengguna, orang yang kesemualah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran juga pun disebutkan perkara ini. Okey. Jadi kalaulah saya nak letakkan komponen dia, ya, komponen bagi financial system, ya, saya takkan go into detail, ya. Tujuan saya ini ialah nak memberitahu bahawa saya tahu perkara ini, dan untuk supaya kita boleh berbincang, ya, pada
konsep yang sama. Mungkin konsep saya tak betul. Kalau tak betul, tak apa. Betulkan. Dan saya akan betulkan diri saya sendiri. Kerana bagi saya mengikut apa yang Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang besar kata. If you can get better than what I have given you, follow them. Don't follow me. Okay? And kalau if you are nice enough, tell me so that I can correct myself. Okay? So itu dia. Jadi financial system dia ada mempunyai 5 komponen. Dia ada 5 komponen. Yang pertama ialah financial institution. Kita akan bincang nanti. Saya akan tunjuk contoh-contoh saja. Saya tak go into detail. Financial market, financial instrument, financial services, dan the key yang ikat empat-empat ini adalah currency, duit, wang. Jadi financial institution ialah institusi kewangan. Ini pasaran kewangan, instrumen kewangan, services dalam kewangan. Okay, so itu dia ada 4. Jadi kalau siapa yang tak erti itu dia boleh, punya ada 4. Nanti kita akan tengok satu-satu contoh saja. Saya tak go into detail. Tetapi yang paling penting sekali ialah money. Ini money, sama ada pound ke, yen ke, dollar ke, ataupun euro ke. Ini dia nama dia currency, money. Ini dia kunci dia. Okay? So, yang penting sangat kerana financial system ini akan menyebabkan perubahan dalam ekonomi. Kerana financial system ini ialah, kalau nak katakan ianya adalah darah kepada ekonomi. Jadi kalaulah kita tak faham apa the financial system ini, maka kita tidak akan tahu bagaimana manusia itu boleh hidup, macam mana darah dia mengalir. Jadi ini adalah financial system ini adalah darah itu, yang darah yang mengalir itu. Bagaimana pemindahan dana, aset dan lain-lain lagi dalam negara tersebut. Dan kesemuanya itu dinamakan ekonomi. Jadi para ekonomi kadang-kadang tak tahu apa dia financial system. Tetapi orang yang dalam bidang financial system akan tahu apa dia ekonomi. Itu dia beza dia. Okay? So kita kena faham juga lah yang itu. So we are talking about ROI, apa semua tu, return of investment, apa semua tu, itu tak payahlah, itu detail sangat ya. Kita akan bincang kemudian. So itu dia financial system. Jadi financial system, kalau kita nak ambilkan nama financial system, financial institution itu adalah bank, insurance company, investment companies, brokerage firm. Itu dia financial institution. Kalau kita cakap mengenai financial market, we are talking about di mana berlakunya aset tu occur akan di antara borrowers dengan lenders, bond, stock, bond, derivative dan commodities. Itu dia contoh-contoh dia. Dan di mana kita invest, macam mana kita tengok return dia dan lain-lain lagi. Dan financial instrument ialah tradable ataupun financial yang digunakan oleh individu. Bukan contoh cash, share of stock, bond, option dan future. Itu adalah financial instrument. Okay. Financial services pula ialah apa yang kita gunakan, provide investor a way of managing, macam mana kita nak manage asset tu, asset yang kita ada tu, duit ke apa ke, tak kira lah. Jadi biasanya ini dilakukan oleh bank, insurance companies, investment services ini dalam financial services. Okay, dan currency adalah penting, ialah kerana dialah yang menyebabkan kesemua komponen ini boleh bergerak. Tanpa wang, kesemuanya ini akan mati, tak boleh bergerak. Jadi ini adalah a form of payment to exchange product, services, investment dan juga yang paling penting menentukan kekayaan society tersebut. Itu yang lebih penting lah. So ini dia yang dimasukkan dengan financial system. Dia mesti ada financial institution, mesti ada financial market, financial instrument, financial services and currency. Okay, so kita tengok dulu financial system ni, apa benda dia, supaya kita faham daripada situ kita boleh tengok macam mana yang dikatakan telah untung, macam mana yang dikatakan rugi. Jadi dia bermula daripada payment system. Kemudian kita ada saving. Daripada saving itu mungkin kita buat liquidity, cairkan duit tersebut. Kemudian kita tengok, kita invest ke, kita buat apa. Ini ada risk management. Dan akhirnya government policy yang menentukan sama ada
nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, atau lain lagi ya, sebagai contoh. Itu liquidity. Jadi itu adalah payment system. Sekarang ni kita ada cadangan untuk buat cryptocurrency. Mungkin kesesuai. Tidak, kita nak guna cash, check, credit card dan lain lagi. Dan saving ya, di mana orang simpan duit ya, sama ada businessman ataupun orang-orang yang ada duit ekstra. Liquidity ialah apabila kita ingin invest ya, apa yang kita ada tadi, kita dah ada saving, maka kita nak liquidifykan dia ya, supaya larilah duit itu akan mengalir. Dan risk dia ialah apabila kita nak alihkan duit itu, kita akan dapati adanya risiko. Dan bagaimana kita nak manage that risiko, terakhir sekali ialah government policy. Baru-baru ni interest rate dinaikkan. Apa dia? Inflation. Jadi ini semuanya adalah parameter-parameter yang government boleh kawal. Kita akan bincangkan ini nanti. Kemudian, apakah dikawalan government? So, type of financial market ini saya akan just laju saja. Stock market, over-counter market atau OTC, bond market, money market, derivative market, forex market, commodities market dan cryptocurrency market. Ini adalah pada tahun-tahun ini, inilah dianya, the big markets, the financial market. Okay? Dan apakah dia role government in financial system? Ya, kita akan dapati, ya pentingnya ya, kerana government untuk menentukan economic prosperity, dia mesti boleh kawal financial system. Jadi selalunya orang kata, government itulah the maintainer of financial system. Selalunya tak bagus lah. Ya, sebenarnya kalau boleh, kita nak dia free. Ya, free trade ya, dia bebas ya, tetapi kadang-kadang ya, terlampau bebas pun tak sesuai juga. Jadi the government itu yang paling pentingnya to ensure the proper functioning of the system, walaupun without direct intervention ya, kita tak ada dia intervene banyak sangat. Kalau terlampau event itu nanti dia akan jadi detector dan menyebabkan banyak masalah juga dari segi kewangan. Jadi orang kewangan ini tak suka dikawal-kawal ya. Okay. So, a possible government intervention yang selalunya dibuat oleh banyak negara ialah interest rate, ya, macam apa yang berlaku oleh kerajaan Malaysia baru-baru ni, ya, dia naikkan interest rate, loanable fund tersebut. Kemudian dari segi reserve requirement yang ditetapkan, minting of duit, buat duit, ini yang interesting. Saya akan bincang specifically on money ini nanti, kerana dia adalah unik, ya. Fiscal policy, ya, apakah perbelanjaan negara ya pada waktu-waktu tersebut, ya, tahun tersebut. Bagaimana segi cost dan taxes yang ada ya di dalam semasa. Deposit of insurance, ya, berapa insurans diperlukan. Dan regulatory rule, ya, apa dia rule, apakah dia peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh government. So itu adalah government intervention dalam financial system. Jadi financial system ni taklah bebas ya. In that sense, the government try to control it supaya dia tak nak ya, economic prosperity dia tak boleh terkawal. Basically itu dia tujuannya. Tapi yang masalahnya kita dapati di Malaysia sekarang ni, dia kawal financial system bukan for economic prosperity, tetapi untuk simpan duit bagi keluarga-keluarga dia. Kleptomania. Klepto itu pun boleh juga kalau dia nak sebagai kerajaan, dia boleh buat yang tu. Dan duit hilang sana lah 1 bilion sini, 1 bilion di sana, itu semua tak payah cerita lah detail dia. Okay, so bergantung kepada negara ya. Saya just nak bagi some value supaya kita nampak ya bagaimana financial system ini dikawal ya di negara-negara lain ya. Walaupun kita dapati ya banyak negara yang maju dan juga yang tak maju semuanya, kita dapati ya sistem financial dia tak sama ya, tak sama. Masing-masing mempunyai apa berdasar kepada sejarah ya. Jepun lebih suka kepada satu financial system ya daripada yang lain. Jadi tak kiralah nanti bila kita bandingkan kita dapati tak sama. Memang kalau just nak bagi satu yang simple ialah di antara Malaysia dengan Indonesia, memang tak sama langsung. Walaupun kita adalah dua negara membangun. Tetapi tak sama. Nak go to detail tak payahlah. Ya. Kita faham sajalah bahawa mereka tak sama dengan kita. Okey, kalau kita tengok negara maju, ya, saya nak bagi contoh negara maju lebih mudah ya, kerana kita boleh cari statistik dia dengan cepat ya, berbanding dengan nak banding Malaysia dengan Indonesia. Okey, so sebagai contoh ya,
financial system ni. Kita tengok ya, kalau United States dengan Germany dua-duanya adalah developed countries. Tapi kalau kita tengok dari segi financial pilihan dia berbeza. Ya, pola different. Macam United States ya, dia bergantung kepada financial market ya, macam saya sebutkan tadi, market ya. Dan the best security market ada dekat US ya, berbanding kita dapati stock market dia pun bagus. Kita selalu tengok Wall Street Journal, Wall Street area, kita selalu baca ini. Dan currency managementnya, so the current management